6 game tanpa kemenangan, akhirnya menang juga. Assalamualaikum dan selamat petang. By the way, thank you pada korang dah subscribe channel aku ni. Terima kasih pada korang juga yang dah komen channel aku ni. Sedikit bercerita pasal summary game 26 untuk FPL 23-24. Akhirnya menang juga West Ham. Game week 26 menang dengan Brentford 4-2. Bowen siap buat hat-trick. 7 game tanpa gol, itu yang Bowen buat. 7 game tanpa gol. Siapa yang pegang Bowen, pada aku agak sakit hati lah sebenarnya. Kalau cerita pasal West Ham pula, 8 game straight tanpa menang, 6 game dalam EPL, 2 game saja dalam FA Cup. Nak kata player terlibat dengan international game, AFCON dengan Asia Cup, pada aku tak juga. Kemenangan terakhir West Ham sebelum ni adalah pada game week 19, iaitu bertemu dengan Arsenal 0-2, bermain dekat away bulan 12 2003. Agak lama. Sebelum masuk ke summary game-game lain yang aku nak bercerita, agak seronok juga. Dalam game week 26 ada blank game. Liverpool, Chelsea, Spurs dan Luton terlibat. Hanya 8 game saja yang dalam game week 26. Man U kalah di laman sendiri dengan Fulham 1-2. Last kemenangan Fulham dengan Man U tahun 2009-2010, season 2 14 tahun lepas. Agak lama. Game week 26 tercedok dengan gol last minute oleh EOB dalam minit ke-97. Menang 0-1 dengan Bournemouth. First game season ni agak bergaya Man City menang dengan Bournemouth 6-1. Rekod Man City agak bagus bertemu dengan Bournemouth. 3 game latest dia ada 14 gol dan 2 bolos. Aku expect sebenarnya Man City akan menang besar, tapi di sebaliknya. Pertemuan hangat antara Arsenal dengan Newcastle dalam game 26 berakhir dengan Arsenal menang 4-1 di laman sendiri. Arsenal hampir untuk clean sheet malam tu, tapi sayang ada jaringan last minute daripada Willock minit ke-84. Arsenal dapat balas dendam dengan Newcastle kali ni sebab first game musim ni dimenangi oleh Newcastle. Game-game selain, Aston Villa menang dengan Nanford 4-2. Expect aku mengatakan Aston Villa akan menang. 2 gol dari Douglas Luiz. First half saja Aston Villa dah 3-0. Agak menarik. Brighton seri dengan Everton 1-1 bermain dekat home. Hampir kalah dengan Everton. Brighton perlukan masa tambahan untuk dapat gol. Crystal Palace menang dengan Burnley 3-0. First half yang agak menarik sebab Burnley mampu bertahan pada aku first half. Masuk second half, Crystal Palace menggunakan kelebihan bermain dekat home. Wolves pula menang dengan Sheffield United 1-0 menggunakan kelebihan bermain dekat home. Okey, kedudukan table EPL sekarang selepas game week 26. Kedudukan 3 tim teratas agak rapat poinnya. Liverpool 60 poin, Man City 59 poin, Arsenal 58 poin. Ketiga-tiga tim ni sama game, 26 game. Pada aku tak sabar untuk game week ke-28 sebab Liverpool akan bertemu dengan Man City. Seri game tu Arsenal boleh berada di tangga atas sekiranya menang dengan Brentford. Luton, Burnley and Sheffield United berada dalam zon penyingkiran 18, 19, 20. Ada lebih kurang 12 game lagi. Mampu tak ketiga-tiga ni untuk bertahan, atau mampu tak ketiga-tiga tim ni untuk berada dalam kedudukan yang agak selamat? So kita tunggu. Okey, sekarang kita bercerita pasal game week 27. Just sebagai reminder, game week 27 ni normal game macam biasa. Deadline 2 bulan 3 2024, hari Sabtu dalam 9.30. 2 minggu dah deadline 9.30. Okey, reminder kedua aku kat sini adalah game week ke-28, iaitu double game 9 bulan 3 2024. Bournemouth dengan Luton akan terlibat dengan double game ni. Pada aku, korang dah boleh dah pilih untuk transfer in player. Tapi ingat, dalam game week ke-29 EPL dah reschedule balik jadual game. Akan ada blank game. Hanya 4 game saja yang terlibat dalam game week ke-29. Aston Villa bertemu dengan West Ham, Brentford bertemu dengan Burnley, Fulham bertemu dengan Spurs, Luton bertemu dengan Nanford. Pada aku untuk game week 29 ni, pada aku agak berjaga-jaga sebab kalau ikutkan game week 28 double game, game week 29 blank game. Jadi aku rasa korang kena susun lah tu korang punya player. Sekarang kita masuk dalam game tumpuan untuk game week 27. First kat sini adalah Man City Man U. First game musim ni dimenangi oleh Man City 0-3 bermain dekat Old Trafford. Masa game ni Haaland ada menjadikan 2 gol dan 1 assist. Foden pula ada menjadikan 1 gol. Kali ni bermain dekat Etihad. Man City ada rekod yang agak baik bertemu dengan Man U dengan 4 kemenangan 1 kekalahan dalam 5 game terakhir. Predict aku mengatakan Man City menang ikut pada performance yang aku nampak sekarang lah. Brentford dengan Chelsea, ini pun antara satu game yang pada aku agak menarik. Ini disebabkan rekod akhir kemenangan Chelsea pada EFL Cup musim EPL 21-22 agak lama, 0-2 bermain di tempat Brentford. Selepas tu belum ada kemenangan langsung Chelsea bertemu dengan Brentford.
Season ni saja game pertama kalah dengan Brentford di tempat sendiri. Adakah sekali lagi Chelsea akan kalah? Kita tunggu. Predict aku mengatakan game ni akan seri tapi ada bolos. Game ketiga kat sini adalah Sheffield United dengan Arsenal. First game musim ni Arsenal ada kemenangan yang besar 5-0 di laman sendiri. Kali ini berkunjung di tempat Sheffield United. Kalau ikut rekod Sheffield United bermain di laman sendiri ada 2 kemenangan, 1 seri dan 9 kekalahan. Banyak tu padaku 9 kekalahan untuk musim ni. Game yang sepatutnya mudah untuk Arsenal menang. Persoalan aku, adakah Nketiah akan main? Sebab Nketiah ada menjadikan hat-trick masa first game. Predict aku mengatakan Arsenal menang dalam game ni. Just sebagai reminder sekali lagi, game week 27 normal game, game week 28 double game, iaitu Bournemouth dengan Luton terlibat dengan double game. Game week 29 akan ada blank game, hanya ada 4 game saja yang terlibat. So korang boleh susun atur player korang betul-betul. So sekarang ni aku masuk pada player prediction aku. Macam biasa aku sediakan 6 player untuk korang pilih. Mungkin ada berbeza dengan pendapat aku, boleh komen dekat bahagian bawah. First kat sini adalah Martinelli, iaitu pemain yang bermain dekat Arsenal. Harga price pada aku agak ok, 7.7, bermain dekat midfield. Minggu ni bertemu dengan Sheffield United, kemudian akan bertemu Brentford, kemudian akan free iaitu blank game, kemudian akan bertemu dengan Man City. Dalam last game bertemu dengan Newcastle ada kemenangan 4-1. Walaupun tengah minggu ada kekalahan dengan Porto dalam USL League, tapi tak menjejaskan rentak Arsenal. Expect Arsenal menang. Kevio agak kerap bermain sekarang. Aku rasa itu sebagai player yang aku rasa nak cuba bawa masuk. Dari segi point kat sini 6 point untuk Martinelli, ada 63 minit bermain, ada 1 assist, ada 1 clean sheet. Dari segi statistik boleh nampak kat sini 4 shoot on target kosong, expect goal 0.57, kipas kat situ adalah 2, expect assist kat situ adalah 1.11. Bertemu dengan Sheffield United, kalau ikutkan Martinelli ada 2 gol dari segi rekod. Game pertama season ni menang 5-0. Nketiah siap hat-trick, Vieira ada 1 gol, Tomiyasu ada 1 gol, Rice dengan Smith Rowe ada 1 masing-masing 1 assist. Kemenangan terakhir Sheffield United dengan Arsenal pada musim EPL 19-20, 1-0 bermain dekat home Sheffield United. Pada musim yang sama juga second game berakhir dengan seri 1 sama. Selepas tu tiada kemenangan sehingga sekarang. Advantage pada aku adalah Sheffield United kerana bermain dekat home, tapi Arsenal lebih berkelebihan pada aku dari segi performance. Predict aku mengatakan Arsenal menang. Dalam 5 rekod pertemuan terakhir boleh katakan Arsenal agak bagus, ada 4 kemenangan dan 1 seri. Rekod player pula 5 pertemuan terakhir aku nampak Nketiah. Second player aku kat sini adalah Bailey, iaitu pemain yang bermain dekat Aston Villa. Price yang boleh katakan ok, 5.6. Minggu ni akan bertemu dengan Luton, kemudian akan bertemu dengan Spurs, West Ham dan Wolves. Kalau ikutkan pada jadual-jadual yang ada, Aston Villa salah satu tim yang tak terlibat dengan blank game dalam game week ke-9. Bertemu dengan Luton minggu ni ada 1 assist dari segi rekod, ada 1 assist Bailey bertemu dengan Luton. Game pertama season ni dimenangi oleh Aston Villa bermain dekat home. Ada 1 jaringan daripada Diaby, ada 1 jaringan daripada McGinn. Bailey dan Declan Rice ada masing-masing 1 assist. Agak menarik sebenarnya pertemuan kedua-dua game ni, sebab ini adalah pertemuan ketiga termasuk game week 27 musim ni. Rekod perlawanan pertama agak tak relevan pada aku, tak boleh nak guna pakai sebab agak lama. Dengan performa Aston Villa sekarang, aku tak rasa Aston Villa akan cuba untuk kalah, tapi mesti akan cuba untuk menang sebab kedudukan dia agak bagus sekarang. Predict aku mengatakan Aston Villa menang. Dari segi rekod 5 pertemuan terakhir boleh katakan agak balance, tapi disebabkan rekod yang kurang, aku boleh katakan performance Aston Villa lagi bagus. Rekod player pertemuan terakhir tak ada. Dari segi last game bertemu dengan NFO bermain dekat home, menang 4-2. Awal-awal game dah nampak Aston Villa agak boleh menang. Dalam 4 minit saja dah dapat 1 gol iaitu Watkins. Pada aku game ni agak mudah untuk Aston Villa. Dari segi point untuk Bailey pula ada 1 jaringan, main 90 minit, ada assist 1, ada bonus lagi 2. So total kat situ adalah 12 point. Dari segi statistik boleh nampakkan 3 shoot on target 2, expect goal kat situ 0.70, kipas kat situ adalah 1, expect assist kat situ adalah 0.92. Ini adalah satu player yang aku bawa untuk prediction aku. So aku rasa korang boleh pilih lah mana yang sesuai untuk tim masing-masing. Player ketiga aku kat sini adalah Mykolenko, iaitu player bermain dekat Everton, main bahagian defend. Price yang pada aku agak murah juga, 4.6. Minggu ni bertemu dengan West Ham, kemudian bertemu dengan Man U, kemudian blank game, dan game week ke-30 bertemu dengan Bournemouth. Last game bertemu dengan Brighton, seri 1 sama. Expect sebenarnya Brighton menang dalam game ni,
Tapi sebaliknya, Everton mendahului dengan 1-0, kemudian baru Brighton menyambung kedudukan. Itu pun perlukan masa tambahan. Everton cuba bertahan, pada aku tak mampu. Okey, dalam game tu boleh katakan ada last minute punya gol. Kemudian poin untuk Mykolenko adalah 2 poin, 90 minit saja. Dari segi statistik, situ ada 1 shoot, ada on target kosong, expect goal kat situ adalah 0.02, kipas kat situ adalah 0, expect assist kat situ adalah 0.00. By the way, kalau ikut pada statistik ni lebih kepada nampak defend. Last game bertemu dengan West Ham, boleh katakan tak ada apa-apa rekod gol, tak ada apa-apa rekod assist daripada Mykolenko. Game pertama season ni menang 0-1 bermain dekat away. Calvert-Lewin ada 1 jaringan, Harrison ada 1 assist. Pada aku Everton agak terumbang-ambing musim ni. Kejap okey, kejap tak okey. Kelebihan bermain dekat laman sendiri memberikan advantage pada Everton kali ni. Adakah akan ada kemenangan sekali lagi bagi Everton musim ni? Game pertama Everton menang 0-1 bermain dekat away. Aku dah sebut tadi, predict mengatakan game ni akan seri tapi ada bolos. 5 pertemuan terakhir dari segi rekod ada 2 kemenangan, ada 1 seri, ada 2 kekalahan. Kat sini boleh katakan agak balance untuk kedua-dua tim ni, iaitu pertemuan antara Everton dengan West Ham. Rekod player pula 5 pertemuan terakhir, aku nampak sini Calvert-Lewin ada 2 jaringan. Player keempat aku kat sini adalah Haaland, salah satu player yang bermain dekat Man City. Minggu ni akan bertemu Man U, kemudian akan bertemu dengan Liverpool. Game week ke-29 akan ada blank game. Game week ke-30 akan bertemu dengan Arsenal. Last game bertemu dengan Bournemouth. Aku expect sebenarnya Man City akan menang dalam game ni. Yes, menang tapi 1-0 saja. Sebab aku predict mengatakan akan ada kemenangan besar ikut pada rekod-rekod sebelum ni. Pada aku Haaland tak gol dalam malam tu. Ramai yang letakkan sebagai kapten untuk Haaland ni. Foden yang menjaringkan gol. Dari segi poin pula ada 5 poin. Kat situ ada minute play 90 minit, ada 1 assist, iaitu assist untuk Foden punya gol. Dari segi statistik boleh nampak kat sini ada 4 shoot, on target 2, expect goal kat situ adalah 0.82, kipas kat situ adalah 0, expect assist kat situ adalah 0. Agak teruk jugalah dari segi statistik. Last game bertemu dengan Man U, ada 5 jaringan daripada Haaland dan 3 assist. By the way, Man City agak terlibat dengan competition lain, FA Cup dalam tengah minggu bertemu dengan Luton. Kita dah tahu ada kemenangan 6-2. Game pertama season ni bertemu dengan Man U, ada kemenangan 0-3. Haaland ada 2 gol, ada 1 assist, Foden ada 1 gol, Bernardo Silva ada 1 assist. Game yang pada aku ramai tunggu, aku sendiri menunggu sebab dah masuk second game, mesti ada sesuatu, ada drama sikit nanti akan datang. Kita tunggu juga. Aku harap akan ada sesuatu yang menarik. Tim yang berjiran ni akan bertemu dalam game week 27. Dari segi rekod boleh katakan Man City agak bagus bertemu dengan Man U. Kemenangan pertama musim ni bukanlah rekod kemenangan yang terbesar untuk Man City bertemu dengan Man U. Sebab sebelum ni ada kemenangan yang besar, iaitu 6-3 dalam EPL 22-23. Ingat masa tu Haaland dengan Foden masing-masing buat hat-trick. Predict aku mengatakan Man City menang tapi ada bolos. 5 pertemuan terakhir boleh katakan banyak lebih kepada Man City, 4 kemenangan 1 kekalahan. Rekod player pula dari segi 5 pertemuan terakhir, Haaland ada 5 gol, macam aku dah sebut tadi, 3 assist. Foden ada 4 gol, 0 assist. KDB pada aku untuk assist pada aku agak bagus, 2 gol dan 6 assist. So pada aku agak menarik juga sebenarnya untuk memasukkan Haaland. Dan aku rasa ini adalah satu player yang aku rasa tengah hot dari segi global untuk diletakkan sebagai kapten. So korang fikir-fikirlah sama ada nak letak Haaland ataupun orang lain. So sekarang kita masuk untuk player yang kelima kat sini. Player kelima kat sini mungkin korang berfikir aku akan bawa defense, tapi aku masukkan satu lagi midfield, iaitu Diaz. Menang 4-1. Kita ambil rekod pada aku untuk ni adalah rekod ke-25 sebab game 26 blank game untuk Liverpool. Game yang pada aku agak mudah sebenarnya untuk Liverpool menang bertemu dengan Luton. Dalam game ni Salah tak bermain sebab sebelum tu dalam game week ke-25 tu ada double game. First game Salah main, second game tak main. Tapi dalam game ni Luton berjaya menjadikan gol dulu, second half baru Liverpool dapat gol. Untuk poin Diaz ada 7 poin kat sini, 88 minit, goal score ada 1. Dari segi statistik agak tinggi sebenarnya, 10 shoot, on target 3, expect goal kat situ adalah 1.93. Kipas kat sini adalah 1, expect assist kat sini adalah 0.03. Dari segi bertemu dengan NFO minggu ni pada aku agak menarik. First aku nak cerita kat sini, Liverpool terlibat dengan competition lain dalam tengah minggu bertemu dengan FA Cup, tapi dah tahu ada kemenangan bertemu dengan Southampton dengan kemenangan 3-0. Game pertama season ni ada kemenangan 2-0 bertemu dengan NFO.
Salah ada 1 gol, Nunes ada 1 gol, Jota 1 gol, Jota ada 1 assist, Salah ada 1 assist. Blank game kat sini dalam game 26, tapi aku rasa agak menarik sebab dalam game 26 tu ada kemenangan Liverpool bertemu dengan Chelsea, iaitu AFL Cup. Tanah sekali lagi aku pada Liverpool. Perlawanan final yang agak menarik, Klopp berjaya menggunakan player-player muda, agak menarik sebenarnya. Bertemu dengan Liverpool dalam game 27 kali ini dan sepatutnya mudahlah untuk Liverpool menang. Predict aku mengatakan Liverpool menang. 5 pertemuan terakhir kat sini aku nampak ada 3 kemenangan, ada 1 seri, ada 1 kekalahan. Pada aku, dari segi rekod ni boleh katakan berpihak kepada Liverpool. Rekod player dalam 5 pertemuan terakhir adalah Jota, 4 gol. Player terakhir aku kat sini mungkin kau berfikir aku akan bawa satu lagi forward atau midfield, tapi aku lebih memilih di midfield. Salah satu player kat midfield yang aku boleh bawa masuk kat sini adalah Son, iaitu player yang bermain dekat Spurs. Price yang pada aku agak tinggi juga, 9.6. Bermain bahagian midfield. Minggu ni bertemu Crystal Palace, kemudian bertemu dengan Aston Villa, Fulham dan Luton. Dari segi bertemu dengan Crystal Palace, ada 3 gol daripada Son, 0 assist. Kat sini boleh katakan rekod yang agak baik. Game pertama season ni ada kemenangan 1-2, bermain dekat tempat Crystal Palace. Game 26 Spurs terlibat dengan blank game. Perlawanan bertemu dengan Chelsea dipostpone. Spurs mempunyai rekod yang agak baik bertemu dengan Crystal Palace. Spurs ada 3 rekod kemenangan besar bertemu dengan Crystal Palace pada musim EPL 21-22. Menang kedua-dua game, 3 gol tanpa balas, dan 1 game lagi ada kemenangan 0-4 bermain dekat away dalam EPL 22-23. Predict aku mengatakan Spurs akan menang. Rekod 5 pertemuan terakhir boleh katakan rekod yang agak menarik sebenarnya untuk Spurs. Ada 4 kemenangan, ada 1 kekalahan. Dari segi rekod player pula, dari segi 5 pertemuan terakhir, 1 kat sini adalah Son dengan 3 gol. Kane pula ada 4 gol. Ini Kane adalah ex-player Spurs. Dari segi pertemuan terakhir bertemu dengan Wolves, kalau ikutkan ada kekalahan. Ini kita ambil dalam game week ke-25, sebab dalam game week ke-26 Spurs terlibat dengan blank game. 2 kali season ni Wolves menang dengan Spurs. Expect sebenarnya aku dalam game ni Spurs akan menang, tapi di sebaliknya jelas padaku kurang bermain untuk Son. Aku harap dalam game selepas ni akan ada kebangkitan untuk Son. Dari segi poin kat sini ada 2 poin, iaitu 90 minit bermain. Dari segi statistik boleh nampak sini 0 shoot, 0 on target, expect goal 0.0, agak kurang menarik. Dari segi kipas pula ada 1 expect assist kat situ adalah 0.02, agak kurang menarik sebenarnya dari segi statistik. Ok guys, itu saja yang aku boleh cerita pada korang dalam game week ke-27 ni untuk dari segi player prediction aku. First kat sini aku dah sebut tadi, Martinelli, Bailey, Mykolenko, Haaland, Diaz dengan Son. Pada aku ini adalah sebagai aku punya prediction saja. Dalam checklist aku juga mungkin boleh dijadikan pendapat untuk korang untuk memilih player. So pilihlah player yang agak sesuai untuk dalam tim masing-masing. Tapi pada aku perancangan penting, sebab dalam game akan datang ni akan ada blank game, akan ada double game, macam-macam boleh jadi. Jadi kita kena susunlah player betul-betul. Okey, aku harap susunan aku pun masih lagi nak menyusun player aku. Aku harap susunan aku tepat dan berguna. So guys, kita jumpa dalam next video, next live. Assalamualaikum. Aku Amy. Bye.